Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 4 Ibnu Al-Biruni. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan subjek kita, subjek Jawi. Kita akan masuk tajuk baru, unit 4, tanda noktah bertindih. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita memukanya dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kita boleh lihat pada paparan seterusnya. Tanda noktah bertindih mempunyai beberapa fungsi. Fungsi tanda noktah bertindih yang pertama ialah digunakan untuk menulis dialog. Yang kedua, memperkenalkan atau menambah keterangan sesuatu perkara. Yang ketiga, fungsi tanda noktah bertindih adalah memisahkan nama surah atau nombor surah. Yang keempat, yang terakhir, fungsinya adalah menunjukkan nisbah. Kita lihat pada paparan seterusnya, bentuk tanda noktah bertindih. Okey. Terdapat dua titik, iaitu titik yang pertama di atas dan titik yang kedua di bawah. Sebab itulah tanda ini dinamakan sebagai tanda noktah bertindih. Kita lihat pada paparan seterusnya, fungsi tanda noktah bertindih yang pertama, iaitu digunakan untuk menulis dialog. Okey, cuba lihat di hadapan ini. Ada dua dialog. Okey, kita lihat pada dialog yang di atas. Okey, biasanya dialog kita boleh nampak ataupun jumpa dalam teks bacaan, perbualan. Biasanya dalam buku bahasa Melayu, buku teks bahasa Melayu. Okey, kita cuba lihat dalam dialog ni terdapat tanda noktah bertindih. Okey. Apakah fungsi tanda noktah bertindih di sini? Okey, bila kita meletakkan tanda noktah bertindih di antara hazim dan ini, ayat tersebut tidak akan bercampur ataupun bergabung menjadi ayat yang salah. Okey. Contohnya, sini bila adanya tanda noktah bertindih, hazim akan membaca dialog selepas tanda bertindih. Okey. Contohnya, ini buku siapa? Okey, Nabil akan menjawab. Dialognya adalah selepas noktah bertindih, ini buku saya. Okey. Jadinya bila ada tanda noktah bertindih pada dialog ini, maksudnya ayat itu adalah ayat yang betul dan lengkap. Sebab dengan adanya tanda noktah bertindih ni, ayat itu menjadi sempurna dan tidak bercampur dengan orang yang bercakap, iaitu Hazim dan juga Nabil. Okey, kita lihat pula pada dialog di bawah. Okey, apa yang kamu lihat dekat dialog di bawah? Dekat bawah ni tidak diletakkan tanda noktah bertindih. Okey, bila tidak ada tanda noktah bertindih, maka ayat tu akan menjadi bercampur dengan nama orang yang akan membaca dialog tu ataupun mengucapkan dialog tu. Okey, contohnya di sini. Okey. Hazim, ini buku siapa? Seolah-olah, contohnya, sepatutnya dialog ni Hazim yang bercakap, tetapi bila tak diletakkan tanda noktah bertindih, dia akan bercampur dan ayat menjadi salah. Contohnya, Hazim, ini buku siapa? Hazim bertanya kepada dirinya ke yang buku ni buku siapa? Tak. Di sini ada
kesilapan dari segi ayat sebab tidak diletakkan tanda noktah bertindih. Okey, kita tengok pula pada dialog Nabil. Okey, dialog Nabil pun tidak diletakkan tanda noktah bertindih. Jadinya ayat dia bila kita baca, Nabil ini buku saya. Nabil ini buku saya. Jadi ayat tu salah. Takkan Nabil yang bercakap tapi dia menggunakan nama dia. Dia menyatakan nama dia. Salah. Sepatutnya ada tanda baca di selepas nama Hazim dan juga ada tanda noktah bertindih di sebelah nama Nabil. Okey, baik. Baik, kita pergi kepada fungsi tanda noktah bertindih yang kedua, iaitu fungsinya memperkenalkan atau menambah keterangan. Okey. Maksudnya dekat sini tanda noktah bertindih ni digunakan untuk menerangkan sesuatu. Okey, contohnya kita lihat pada ayat di atas ni, rukun iman ada 6. Pertama, tanda noktah bertindih, beriman kepada Allah. Kedua, diletakkan di sini tanda noktah bertindih, beriman kepada malaikat. Okey, pada ayat ni diletakkan tanda noktah bertindih pada selepas perkataan pertama dan juga selepas perkataan kedua diletakkan tanda noktah bertindih supaya perkataan dan ayat tidak bercampur dan tidak menjadi ayat yang keliru apabila dibaca. Okey. Kita lihat pula pada ayat di bawah. Okey, kenapa ayat ni salah? Okey, kita cuba baca. Rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Okey, bila kita tengok kat sini apa yang tak ada? Tidak diletakkan tanda noktah bertindih. Okey. Bila tidak diletakkan tanda noktah bertindih, ayat ini menjadi satu ayat yang tergantung. Seolah-olah ada ayat yang sebelum perkataan pertama ni ada ayat di hadapannya lagi. Okey, kita lihat pula ayat yang kedua. Kedua, beriman kepada malaikat. Okey, bila kita baca ayat ni dia macam menjadi ayat satu ayat yang keliru sebab sama seperti ayat yang pertama, seolah-olah ada sesuatu yang tergantung di hadapan perkataan kedua ni. Maksudnya ada ayat lain di hadapan kedua ini. Dan juga pertama ni, ayat yang pertama ni dengan ayat kedua ni, dekat depan dia ada ayat lain. Jadinya bila tidak letakkan tanda noktah bertindih dekat sini, ayat tu akan menjadi ayat yang keliru dan salah. Okey. Oleh itu, kita kena letakkan tanda noktah bertindih supaya kita dapat menerangkan sesuatu tu dengan lebih tepat. Baik, paparan seterusnya. Fungsi tanda noktah bertindih yang ketiga, iaitu memisahkan nama surah atau nombor surah. Okey. Dekat sini tanda noktah bertindih digunakan pada nama surah ataupun nombor surah. Okey. Cuba kita lihat pada ayat kat atas ni. Surah Yasin noktah bertindih 3. Maksudnya surah Yasin ayat 3. Okey, jadinya bila adanya tanda noktah bertindih di antara surah Yasin dan nombor 3, jadi kita tahu surah Yasin ayat 3. Okey. Okey, kita cuba tengok kat bawah pula. Ayat di bawah. Surah Yasin 3. Okey. Kenapa ayat ni salah? Okey, bila kita tak letakkan tanda noktah bertindih, ia akan menyebabkan kekeliruan ataupun ayat tu menjadi salah. Dan kita akan menyebabkan kita salah faham. Contohnya, okey, bila kita baca surah Yasin 3. Okey, surah Yasin 3, okey, dalam Al-Quran surah Yasin cuma ada
satu saja. Bila kita tak letakkan tanda noktah bertindih, akan menyebabkan ayat ni menjadi ayat salah dan kita akan salah faham bila membaca. Okey, jadinya kita kena letakkan tanda noktah bertindih. Jika kita tidak meletakkan, ayat tu akan menjadi salah. Kita pergi ke fungsi tanda noktah bertindih yang terakhir, iaitu menunjukkan nisbah. Okey, apa yang dikatakan dengan nisbah? Okey, nisbah ni adalah satu benda yang kita yang digunakan untuk membandingkan dalam matematik. Okey, biasanya nisbah ni kita akan jumpa dalam matematik. Okey, nisbah ni adalah perbandingan antara satu nombor dengan satu nombor yang lain. Okey, baik. Cuba lihat nombor yang pertama, 3 dan 5. Okey, terdapat nisbah ataupun diletakkan tanda noktah bertindih di antara 3 dengan 5. Okey, bila kita baca, kalau dalam matematik kita akan baca macam ni, 3 nisbah 5. Okey, jadinya berlaku perbandingan antara 3 dan juga 5. Nisbah 3 dan juga nisbah 5. Okey, sekiranya kita tidak meletakkan tanda noktah bertindih di antara 3 dengan 5, okey, nisbah antara kedua-duanya akan bercampur. Jadi kita akan keliru. Jadinya kita wajiblah meletakkan tanda noktah bertindih antara nombor 3 dan nombor 5, sebab kita nak membandingkan antara dua nombor ni. Okey, biasanya nisbah ni kita akan belajar dalam matematik. Kita akan belajar nanti. Okey, murid-murid, secara ringkasnya hari ini kita belajar tentang tanda noktah bertindih dan terdapat 4 fungsi. Yang pertama, menulis dialog. Yang kedua, memperkenalkan atau menambah keterangan. Yang ketiga, memisahkan nama surah atau nombor surah. Yang terakhir, menunjukkan nisbah. Jadinya tanda noktah bertindih ni penting untuk membantu fungsi tanda noktah bertindih menjadi sempurna ataupun lengkap. Itu saja.